Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Naila Huda dalam Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat di mana anda sedang menonton segmen Realiti Rakyat yang membawakan tumpuan khas apa juga kisah-kisah dan suara-suara rakyat dalam menjalani kelangsungan hidup berbagi tempoh krisis ketika ini. Dalam masa yang sama, antara berita yang kita kira sebagai kejayaan yang membanggakan yang ingin kita bawakan pagi ini adalah apabila penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP yang menjalankan kajian penjujukan genom menemui clade virus bagi penyakit COVID-19 dari susur galur berbeza di negara ini. Ya, dan kita ingin bawakan banyak lagi perkongsian menarik di Realiti Rakyat ini yang mana menjelang pembukaan semula sekolah esok, kita akan dengarkan dari pihak industri apa mungkin persediaan ataupun penyelidikan yang boleh mempersiapkan pihak sekolah ini dalam pembukaan semula esok, dan juga daripada pihak industri tadika dan prasekolah apa agaknya persiapan yang mereka ada menjelang pembukaan pada 1 Julai. Dengan itu kita mulakan segmen realiti yang bermula sekarang. Baik, esok 24 Jun, sesi persekolahan bakal bermula dengan penetapan SOP norma baru yang ketat. Dan sesi persekolahan ini adalah bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan awam seperti SPM, SVM, STPM, STAM dan peperiksaan antarabangsa. Kesemua mereka ini melibatkan 500,000 pelajar. Semestinya SOP yang ketat harus diatur dan direncanakan supaya tiada risiko penularan COVID-19 di sekolah. Ya, dan segala SOP telah ditetapkan oleh kementerian dan hanya memerlukan pelaksanaan yang efektif daripada pihak sekolah, guru, murid dan maupun kerjasama ibu bapa itu sendiri. Di peringkat sekolah, ini adalah masa yang terbaik untuk menukar sistem yang sedia ada bagi memastikan SOP dan garis panduan kementerian dapat berjalan dengan lancar. Penggunaan QR Code iaitu tanpa sentuhan ini adalah salah satu inisiatif yang diilhamkan syarikat tempatan ini bagi pelbagai tujuan di sekolah, Hafizi. Dan salah satu contohnya ialah memudahkan guru untuk merekod kedatangan pelajar dan penyimpanan rekod pengambilan suhu pelajar ketika PKP pemilihan ini. Dan sistem My Sekolah Sejahtera yang dibangunkan Student QR ini difahamkan akan memberi kemudahan kepada dalam urusan pentadbiran di sekolah. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai fungsinya, bagaimana prosesnya, relevankah ia pada masa kini, kita bersama Syed Huzaifah Syed Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Student QR di Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Assalamualaikum, selamat pagi Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Syed, kita ingin memahami mengenai fungsi sistem ini. Adakah QR Code ini akan diberikan kepada setiap pelajar dan bagaimana proses penggunaannya? Okey, baik, terima kasih kepada pihak Sarawani kerana memberikan sebab kepada Student QR. Pertama sekali, Student QR adalah satu aplikasi asalnya yang kita gunakan untuk merekod syahsiah pelajar. Dan setiap sekolah mereka ada objektif masing-masing. Ada sekolah yang sekolah pasif, mereka nak capai untuk hafazan. Ada juga sekolah yang international school dan sebagainya. Tetapi pada kali ini kita dapat banyak request daripada sekolah untuk membantu mereka bagi menangani wabak COVID-19 dan yang penting dapat mematuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kementerian. Jadi yang kita lihat sekarang ini ialah kebanyakan sekolah sekarang ini masih lagi sukar untuk menguruskan data-data dan juga pengurusan pelajar. Bagaimana mereka mahu merekod data dan suhu pelajar, di mana setiap hari pagi, pada waktu pagi, pelajar akan beratur panjang. Dan yang masuk itu adalah pelajar yang sama setiap hari, guru dan juga pelajar. Jadi kalau kita guna sistem yang sedia ada, contohnya sistem yang canggih, kita pakai thumbprint dan sebagainya, itu akan menyebabkan sentuhan dan juga mungkin device itu kadang-kadang ada masalah dan sebagainya, mereka terpaksa tukar ataupun managekan device. Jadi sistem kita ini tidak memerlukan apa-apa device, hanya sistem dan aplikasi yang telah sedia ada. Jadi setiap pelajar akan diberikan QR code masing-masing. Jadi seperti ini contohlah, jadi sekolah boleh pilih sendiri, khidmat kos, ataupun mereka boleh pilih untuk minta kita berikan. Contohnya kebanyakan sekolah yang sudah subscribe untuk QR, mereka akan dapatkan ini yang premium ini. Tetapi untuk Masyarakat Sejahtera, semua sekolah yang subscribe dapat servis yang semua. Mereka boleh generate 10,000 sehingga 10,000 kod QR
tersendiri setiap pelajar. Dan juga guru pun boleh dapat. Jadi apabila pelajar masuk ke dalam ke sekolah dan guru ataupun guide yang ataupun penjaga hanya perlu lancarkan aplikasi dan scan QR code ini, boleh scan QR code serentak. Jika ada 10 atau 100 pelajar, mereka boleh scan serentak atau boleh pilih daripada sedaran pelajar yang ada, select all dan juga pilih button suhu dan juga hadir. Jadi proses yang biasa akan mengambil masa mungkin setiap orang mungkin 3 atau 4 minit. Cuba bayangkan kalau ada 100 pelajar dan contohnya kalau sekolah menengah, sekolah kebangsaan, mungkin ada 500 atau 400 pelajar perempuan dan perempuan. Dan ini akan menyukarkan pengurusan dan kita nak memastikan data yang ada di sekolah yang direkodkan itu cepat, tepat dan cekap dan tidak berlaku atau kesilapan dan sebagainya. Jadi itu yang kita bantu untuk sekolah dan juga kita ada juga satu fungsi baru di mana kita boleh menghasilkan kod QR untuk visitor ataupun pelawat. Jadi kita panggil sebagai e-form ataupun e-borang. Apabila visitor masuk ke sekolah, mereka perlu scan QR seperti My Sejahtera yang ada, tetapi kita satukan dalam satu sistem. Dalam satu admin dashboard, mereka boleh lihat pelajar, rekod guru dan juga pelawat dalam satu dashboard atau admin dashboard. Baik Syed, kita rasa daripada sudut kebaikan membantu pentadbiran sekolah itu mengambil rekod, mengambil data itu satu kebaikan fungsi sistem QR code ini. Tetapi daripada aspek ibu bapa pula dan juga pelajar sendiri, saya kira ramai lagi yang masih khawatir nak pergi ke sekolah, kurang yakin dengan penetapan SOP ini. Jadi bagaimana agaknya aplikasi ini boleh bantu ibu bapa dan murid-murid rasa lebih yakin untuk pergi ke sekolah sementara ada lagi kes jangkitan COVID-19 itu dalam komuniti kita? Betul. Yang paling dirisaukan sekarang ini ialah ibu bapa. Ada ibu bapa yang masih lagi tidak mahu menghantar anak mereka ke sekolah kerana risau dengan penularan wabak yang berlaku ini. Jadi sistem QR ini unik dan bagusnya sistem ini ialah kerana ia bukan sahaja untuk membantu memudahkan kerja guru dan juga untuk meningkatkan motivasi pelajar, tetapi kita juga bantu untuk meningkatkan engagement ataupun perhubungan antara guru dan ibu bapa dan juga guru dan juga ibu bapa dan juga pelajar. Jadi ibu bapa ada aplikasi tersendiri. Apabila anak mereka masuk ke sekolah, mereka ibu bapa akan dapat notifikasi anak dia masuk ke sekolah dan berapa jumlah anak dia. Jadi ini adalah satu bentuk fungsi yang sangat membantu dan memudahkan dan juga memudahkan pengurusan sekolah. Jadi tidak perlu ada satu sistem yang kita rekod dalam Excel, kemudian kita nak beritahu kepada pengetua, dan kemudian kita perlu buat satu lagi sistem yang kita nak beritahu kepada ibu bapa. Jadi sistem ini apabila scan terus sampai kepada pengetua dan juga terus sampai kepada ibu bapa. Jadi itu yang kita hasilkan dan ini dapat membantu sekolah dan juga pengurusan guru-guru. Baik, Syed, apakah antara data-data yang akan diambil daripada pelajar? Kita tahu yang pertama adalah dari segi kehadiran pelajar. Kedua, betul, mungkin kita boleh ambil dari segi suhu apabila mereka datang ke sekolah dan guru betul juga perlu dari segi chat suhu dan sebagainya. Dan dalam kita nak memastikan adanya penjarakan sosial mengikut SOP garis panduan apabila pembukaan sekolah itu telah pun dibuat oleh sekolah itu, bagaimana agaknya kita daripada sistem ini kita boleh memastikan SOP itu dipatuhi oleh guru, dipatuhi oleh pelajar dan juga dipatuhi oleh pihak sekolah sendiri? Okey, jadi sebenarnya SOP yang ditetapkan oleh KTM ini adalah sesuatu yang mereka harus utamakan. Dan kita sebenarnya mana-mana pun kementerian pun kita sukar untuk memantau secara detail adakah mereka betul-betul laksanakan. Mungkin ada KPM ataupun bahagian pegawai pendidikan yang datang. Tetapi sebenarnya benda ini ataupun pematuhan SOP ini akan berjaya sekiranya sistem yang ada itu mudah. Jadi kalau sistem itu sukar, mengambil masa yang lama, menyusahkan, membebankan guru, menambah bebanan guru, ini yang menyebabkan SOP itu sukar untuk dilakukan. Kerana ini akan menyebabkan pengurusan data yang sangat ambil masa yang lama dan akan menyusahkan. Jadi apabila sistem ini mudah, cepat dan efektif, SOP itu secara operatingnya akan dapat dijalankan dengan efisien dan cekap. Baik, saya
Aplikasi ini dan sistem QR ini merupakan satu teknologi yang agak canggih saya lihat, dan seperti mana kita saksikan dengan adaptasi kepada pembelajaran digital atau e-learning sejak permulaan PKP ini dalam kalangan murid-murid dan juga guru-guru. Itu satu adaptasi ataupun proses transformasi yang amat menyukarkan, terutamanya apabila banyak lagi kekangan dan cabaran untuk mendapatkan peranti elektronik, untuk mendapatkan capaian internet dan sebagainya. Itu antara masalah teknologi yang masih dihadapi oleh guru-guru dan murid di seluruh negara kita, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi kita nak cakap tentang aplikasi ini, yang satu merupakan satu inisiatif inovasi yang amat diperlukan, tetapi dalam masa yang sama, adakah kita akan menyaksikan aplikasi dan teknologi ini disalurkan dan juga disediakan secara sama rata? Adakah saya sendiri melihat kepada penggunaan aplikasi ini secara menyeluruh di seluruh negara? Bagaimana? Okey, baik. Pertama sekali, kalau kita lihat di sekolah-sekolah di Malaysia, kita ada banyak level ataupun peringkat-peringkat. Contohnya sekolah yang mempunyai ibu bapa yang mampu untuk hantar anak sekolah yang mahal yurannya contohnya. Tetapi ada sekolah yang mungkin sukar di pedalaman. Jadi kalau kita lihat contoh sekolah yang pernah subscribe yang kita, itu sekolah orang asli di Sungai Keri, di Pulau Keri. Jadi itu adalah sekolah yang mungkin jauh sangat di pedalaman, tetapi mereka tidak mampu untuk membelikan device ataupun peranti yang mahal, dan juga memerlukan satu isolation atau pemasangan yang jauh dan sebagainya. Jadi ini adalah satu benda yang menyukarkan. Kita cuba solvekan masalah itu dengan menyediakan satu platform di mana tidak perlukan device, hanya perlukan aplikasi handphone yang boleh digunakan oleh peranti lama atau peranti baru. Dan kita optimalkan aplikasi ini supaya dia boleh juga berfungsi dalam mode offline. Jika tiada internet, mereka masih boleh submit data, tapi dia akan disimpan di dalam storage handphone, dan bila ada capai internet yang lebih stabil, dia akan terus dihantar. Dan juga kita memastikan supaya aplikasi ini dapat dijalankan dengan efektif. Kerana ada juga guru yang mereka rasakan kalau kita gunakan sistem yang sedia ada, contohnya QR code yang normal, mereka perlu assign seorang pelajar satu QR code. Saya pernah bantu sebelum kita buat sistem ini, saya pernah bantu guru-guru untuk buat benda ini. Satu pelajar untuk satu QR code, kita nak ambil masa untuk assignkan mungkin 1 atau 2 minit. Cuba bayangkan kalau kita nak buat untuk 100 atau 1000 pelajar. Dan bayangkan satu pelajar kita nak bagi markah ataupun kehadiran bagi masa yang sangat lama. Jadi sistem ini kita nak memastikan 1000 pelajar serentak dihantar dalam sekali submission dalam masa 5 atau 10 saat. Dan juga untuk pengetahuan penonton, sistem student QR ataupun sekolah sejahtera ini adalah kita telah memenangi geran teraju super pada 2019, dan kita di bawah agensi teknologi Park Malaysia. Jadi kita telah pun di-endorse daripada KPM, di mana untuk kita membantu sekolah-sekolah yang sedia ada, sekolah kerajaan, sekolah swasta dan juga tadika terutamanya, bagi membantu supaya pengurusan data itu cepat dan efektif. Tidak perlu mengambil masa yang lama. Sebab kita lihat banyak guru-guru yang mengambil masa yang lama untuk membuat kerja-kerja pengkeranian. Yang ini yang kita nak membantu guru-guru. Kita nak guru-guru fokus mengajar di sekolah, dan balik rumah boleh fokus pada keluarga, anak-anak dan sebagainya. Kita tak nak guru-guru balik ke rumah dan kena buka laptop, kena isi balik, kemudian di akhir minggu kena buat compilation data. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh guru-guru. Guru hanya perlu fokus pada cara mengajar yang lebih efektif dan juga keseronokan belajar di dalam kelas. Itu yang kita telah bantu sekolah sedia ada, dan kali ini kita nak bantu untuk program My Sekolah Sejahtera untuk membantu membendung COVID-19. Baik, itu antara benefit daripada aplikasi ini. Dan kalau saya katakan tadi juga, apabila seseorang pelajar itu masuk ke sekolah, apabila mereka di QR code kan, di-scan kan, itu maknanya ibu bapa juga akan dapat notifikasi bahawasanya anak mereka sudah sampai ke sekolah. Dan kita dapat juga menyelesaikan dari segi isu ponten dan sebagainya. Dan kita nak bercakap mengenai aplikasi ini, sudah pasti kita ingin melihat kepada satu jangka masa yang panjang. Jadi sekiranya pasca PKP ini, sekiranya tiada lagi COVID, tidak memerlukan untuk cek suhu dan sebagainya, adakah ia akan diteruskan lagi, dan bagaimana pula aplikasi ini, adakah ia dibangunkan untuk keperluan lain pula? Okey, baik. Macam saya katakan tadi, pada asalnya sistem ini adalah untuk merekodkan syasiah pelajar, dan uniknya sistem ini ialah setiap item-item syasiah itu boleh di-customize. Contohnya sekolah tahfiz.
mereka boleh jadikan item syahsiah itu sebagai menghafal Quran dan pelajar akan dapat points dan di akhir minggu ataupun harian mereka boleh lihat di leaderboard capaian mereka macam mana dan progres macam mana dan terus sampai kepada ibu bapa. Jadi setiap sekolah apabila selepas habis mungkin COVID-19 sudah tidak ada, mungkin insya-Allah ibu bapa ataupun pihak sekolah mereka boleh menambahkan item-item syahsiah sendiri. Contoh apabila dalam kawasan sekolah pelajar atau dalam kelas, pelajar menjawab soalan atau menghantar tugasan dengan lengkap, cepat dan tulisan yang cantik. Jadi guru boleh reward ataupun bagi point pada pelajar. Dan kita telah buktikan bahawa menurut kajian kita, survey-survey yang dijalankan, 98% mengatakan bahawa setiap pelajar di dalam kelas mereka dapat ditingkatkan motivasi dan senang untuk dikawal. Jadi kalau dulu kita nak suruh budak-budak hantar homework susah. Kita suruh hantar homework malas dan sebagainya. Sebab budak-budak ni tidak mendapat reward. Mereka tidak dihargai. Itu yang kita nak bantu supaya pelajar dihargai apabila mereka dibuat kebaikan ataupun menghantar tugasan dengan baik dan ibu bapa tahu di rumah apa yang nak dibuat kebaikan di sekolah. Baik, dia seperti dari segi pemarkahan merit. Waktu kita sekolah dulu saya ada pemarkahan merit, kalau kita tolong cikgu dapat 2 poin macam tu. Dan kita jumlahkan dan dapatlah dari segi reward dan sebagainya. Dan itu dijalankan oleh student QR ini dan di mana ia dilakukan secara digital pula. Dan terima kasih kepada Syed Uzaifah, Syed Omar begitu perinci dari segi pengisiannya, iaitu melihat kepada pendigitalisasi, bagaimana kita dapat mengubah kita punya ekosistem ni more kepada digital dan juga dalam masa yang sama kita dapat menjayakan dari segi penjarakan sosial ini yang merupakan saranan daripada kerajaan. Dan selepas ini kita akan bawakan dari segi kesediaan bagaimana Taska dan juga Tadika bersedia untuk membuka semula operasi mereka pada 1 Julai nanti. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.